warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7 akan membentangkan tentang kejuruteraan mekanikal. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Umi Najwa, Nurul Azira, Anis Irdina, Nur Dalila dan Aina Humaira. Isi kandungan dalam pembentangan kami ialah pengenalan, objektif, tokoh terkenal dalam bidang kejuruteraan mekanikal, sumbangan tokoh dalam bidang kejuruteraan mekanikal, kesimpulan dan rujukan. Objektif pembentangan kami yang pertama ialah mengenal pasti maksud kejuruteraan mekanikal. Yang kedua ialah untuk mengetahui tokoh dan sumbangan dalam bidang kejuruteraan. Yang nombor 3, dapat menganalisis kesemua sumbangan yang diberikan oleh tokoh. Seterusnya adalah pengenalan. Kejuruteraan dari aspek bahasa. Kejuruteraan termasuk dalam penggunaan yang berkaitan dengan teori sains dan mereka bentuk. Kejuruteraan bermaksud proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisien. Kejuruteraan adalah aspek keilmuan Islam. Kejuruteraan adalah ilmu yang berkaitan rapat dengan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi secara efisien bagi tujuan kebaikan manusia. Kejuruteraan dalam Islam digunakan untuk membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara berkesan. Pertama ialah Badi Al-Zaman Ismail Ibni Razas Abul Is Al-Jazari. Beliau dilahirkan pada tahun 1136 dan meninggal pada tahun 1206. Beliau menulis buku mengenai pengetahuan ilmu mekanik dan menerangkan 50 alatan mekanik serta cara membinanya. Al-Jazari adalah sebahagian daripada tradisi tukang dan oleh itu, lebih jurutera praktikal daripada pencipta yang nampaknya lebih berminat dengan ketukangan yang diperlukan untuk membina peranti daripada teknologi yang ada di belakangnya, dan biasanya dihimpun melalui percubaan dan kesilapan dan bukannya dengan pengiraan teori. Buku pengetahuannya tentang peranti mekanikal bijak nampaknya agak popular kerana ia muncul dalam sejumlah besar salinan manuskrip. Dan semasa dia menerangkan berulang kali, dia hanya menerangkan peranti yang telah dia bina sendiri. Menurut Mer, gaya buku itu menyerupai buku Do It Yourself. Terusnya ialah Taqi al-Din. Taqi al-Din Muhammad Ibni Ma'ruf Ash-Shami Al-Asadi merupakan seorang polimath Uthmaniyah yang aktif di Kahirah dan Istanbul. Beliau juga ialah seorang pengarang lebih daripada 90 buku mengenai pelbagai subjek, termasuk astronomi, jam, kejuruteraan, matematik, mekanik, optik dan falsafah sebelum dia jadi. Taqi al-Din dilahirkan di Damsyik pada tahun 1526 menurut kebanyakan sumber. Etniknya telah digambarkan sebagai Arab Uthmaniyah, Kurdish Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah dan Syria Uthmaniyah. Dalam risalahnya bertajuk Raihanat Ar-Ruh, Taqi al-Din sendiri mendakwa keturunan Ayyubiyah menelusuri garis keturunannya kembali kepada putera Ayyubiyah Nasir al-Din Mankarus Ibni Nasir al-Din Kurmatin yang memerintah Abu Qubais di Syria semasa abad ke-12. Encyclopedia of Islam tidak menyebut tentang etniknya, hanya memanggilnya ahli astronomi terpenting Turki Uthmaniyah. Yang terakhir ialah Banu Musa bersaudara. Muhammad bin Musa Ibni Syakir, Abu Al-Qasim Ahmad Ibni Musa Ibnu Syakir dan Al-Hasan Ibni Musa Ibnu Syakir melakukan terjemahan karya Yunani kuno yang diperoleh daripada Byzantium, yang mereka gunakan untuk mengembangkan idea teknologi, matematik dan astronomi mereka sendiri. Di sana mereka melakukan terjemahan karya Yunani kuno yang diperoleh dari Byzantium. Mereka adalah antara sarjana terawal yang menerima pakai matematik Yunani, tetapi inovatif dalam pendekatan mereka terhadap konsep luas dan liritan dengan menyatakan menggunakan nilai berangka dan bukannya nisbah. Mereka membuat ukuran geodesik untuk menentukan panjang darjah latitude dan seterusnya memperoleh nilai yang agak tepat untuk lilitan bumi. Jenis teknologi kejuruteraan mekanikal di dalam Islam. Sumbangan kejuruteraan mekanikal yang utama dalam teknologi Islam ialah alat mengangkut air untuk kegunaan bagi tujuan pengairan, perumahan, industri dan lain-lain. Mesin pengangkutan air yang pertama digunakan di Mesir dan Syria dan dipanggil jadid. Alat ini mudah dan murah dan masih digunakan hingga ke hari ini di Mesir.
Sementara dua lagi jenis pungutan air dinamakan Sakia dan Naura. Sakia digerakkan oleh tenaga binatang ternakan, manakala Naura digerakkan oleh kuasa air. Antara sumbangan Al-Jazari adalah mereka bentuk dan menghasilkan sistem mengangkat barang-barang berat dari kapal ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke kapal. Mencipta air pancut yang mengeluarkan bunyi yang merdu dan berbagai sistem automatik dan istimewa. Akan tetapi sumbangan beliau yang paling besar adalah mencipta sistem mengepam air dari tanah menggunakan kil untuk disalurkan kepada masjid dan sistem melalui sistem perpaipan. Seterusnya ialah sumbangan Taqi Al-Din. Sumbangan Taqi Al-Din ialah beliau telah menerangkan alat mengepam air dengan menggunakan roda berskop. Selain itu, beliau juga mencipta silinder piston yang dapat mengepam air bagi menghasilkan satu paduan daya tolakan untuk mengepam air ke atas. Seterusnya, tokoh Bani Musa bersaudara. Bani Musa bersaudara telah mencipta mesin yang menggunakan bantuan air dan angin. Mesin ini digunakan untuk memesin jakun, menghancurkan gula dan mengepam air. Selain itu, mereka juga berjaya mencipta benjana automatik yang boleh mengisi bejannya sendiri. Berdasarkan ayat di bawah, nilai butuhan dalam memahami nas berkenaan kejuruteraan bermaksud dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal dan dapat berfikir dan memahaminya. Berdasarkan ayat yang kedua, bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berakal. Bulannya, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menggalakkan penemuan baru dalam teknologi Islam, terutamanya sekitar kurun ke-8 hingga ke-12 Masihi. Pertamanya ialah peranan yang dimainkan oleh Islam melalui ajarannya merupakan satu daya dorongan yang tinggi dalam pencapaian teknologi pada kurun tersebut. Sebagai contoh, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah pendorong kepada umat untuk menimba ilmu, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.